Buka nota. Tutup nota semua. Tutup semua nota. Saya tanya dia ni. Saya tanya dia kalau buka nota semua. Tutup nota. Dan kita nak uji kefahaman kita. Boleh tak? Kalau tak boleh, maknanya kena ulang bagi faham satu demi satu. Sebab takkan kita setiap kali benda tu tengah develop, kita baru nak buka nota. Tak buka nota, makin dah terus kat bawah lah. Betul tak? So maknanya kita kena alert. Lepas candle ni, apa candle? Lepas candle ni, apa akan jadi? Lepas setup ni, apa akan setup ni? Baru you boleh duduk di one step ahead. Sebab BBMA dia punya logo dia apa? One step ahead. Percaya ke tak one step ahead? You boleh mengatasi market. Benda belum terjadi, you dah tahu. Tapi ingat so, okay, extreme. Lepas extreme kita buat apa? Extreme, ciri-cirinya MA5 keluar bibi. Lepas tu Elastic keluar bibi pula. Sekejap bila ni ada ini ada reverse candle, matikan dia. Yang ketiga return untuk apa? Itulah ciri dia. Sebila boleh menguasai ciri ini, maknanya setiap pergerakan candle akan berlaku. You dah tahu. Ini masalah tak boleh nak entry sebab you tak tahu apa nak jadi next candle tu. You tak nampak, you tak boleh imagine apa akan berlaku next. Sebab dalam forex 1 minute late apa? Sejarah. Hari ini dalam sejarah 1 minute after is history. So maknanya you kena anticipate dan tunggu participate masa ketika dia. Ulang balik. Extreme apa? Extreme adalah apa? Saya tak tanya ciri. Ini bingung juga. Saja je saya nak pusing-pusing nak bagi faham. Extreme apa? Signal awal mengatakan pergerakan mula berakhir. Itu ekstrim. Lepas tu baru kita cari ciri dia. Apa yang dikatakan ekstrim tu dah kita jumpa. Ciri ekstrim tu apa? Ada 3. Yang tadi tu. Nampak tak? You boleh relate tak ekstrim dan ciri dia? Boleh ke tak ni? Hari ni kelas last ni. Saya bagi cukup banyak hari ni pasal kelas last. Sekejap lagi kita bagi lagi golden ke setup ke diamond setup ke pula kan. Line of fire. Last kelas saya bagi. Kita risau bulan puasa pula tu. Saya nak tanya. Ya. Retest reverse candle dia mesti berlaku selepas LA5 10 keluar. Lepas tu dia mesti satu candle je ke ataupun mungkin 2-3 candle? Itu reverse candle bergantung. Kadang ada 2, ada 3, ada 1. Dan retest candle? Dan retest candle kiranya candle itu tidak melepasi body, volume, retest dan MA5. Okey, sekarang kita tengok contoh yang tak tanya tadi. Ini contoh yang ini satu reverse kan? Dia buka, dia retest kan? Baru dia turun. Satu. Ini lagi satu. Reverse kan? Naik balik. Sebenarnya dia bermain di antara MA5 dan volume body. Dia kadang reverse candle itu ada satu candle, kadang ada 2, ada 3. Lepas tu baru dia naik balik untuk bagi retest.
Tak semestinya mesti satu candle reverse, satu candle retest. Tak. Terus masuk. Tapi ikut syarat kena bagi lengkap. Okey? Macam ni. Reverse candle, retest candle. Reverse candle, retest balik. Reverse, retest. Tadi dua candle, ini satu candle reverse, satu candle retest. Tapi biarlah dia mengikut ciri-ciri dia. Berapa candle reverse, berapa candle retest, itu kita tak boleh nak disetting lah. Kan? Tapi biar dia ikut syaratnya. Okey, selepas tu TP wajib. Faham lagi tadi ya? Signal dan ciri ya? Dia dua benda kan? Lepas tu TP wajib kat mana? Okey, clear? Buka ni nota ni, tu cepat pandai. Mesti ramai orang makan. Tengok sekejap, dia buka tak? Lepas tu? Macam mana you boleh tahu kata MHP? Sekarang saya nak tanya balik. Kenapa tuan-tuan jawab selepas TP? Sebab itu saya tak BBM ini. Arah apa MHP? Saya kata. Macam mana tuan-tuan kata MHP? Saya tanya macam mana tahu? Selepas ekstrim berlaku MHP. Makai belum jadi lagi you boleh kata MHP dia jadi? Itu saya tak ada lepas. Mesti ada MHP. Macam mana you boleh tahu selepas TP, ekstrim, TP lepas tu apa akan berlaku? Hilang volume. Macam mana you boleh tahu benda tu akan berlaku hilang volume? One step lagi. BBM dah beritahu. Itu ciri. Kenapa tuan-tuan tahu akan berlaku setup MHP? Sedangkan market belum lagi terjadi. Baru je TP tadi. Dah Dah ada. ada. Dah usia ekstrim. Kalau saya kata kalau ada ekstrim lepas tu dia jadi ekstrim lagi sekali, Lepas tu ada MHP. siapa kata tak mungkin? Tadi ekstrim. Aku yang kata tu ilmu atas pengkajian. Bila berlaku ekstrim, kita entry di ekstrim, kita TP di TP wajib. Bila siap TP wajib, maknanya signal awal mengatakan pergerakan kenaikan berakhir kan. Terus nak validkan pergerakan akhir tu mesti ada hilangnya kekuatan market. Hilangnya kekuatan market itu yang kita panggil market hilang volume atau MHP. Sebenarnya sebelum berlaku MHP, tuan-tuan dah tahu MHP. Dan tuan-tuan kenal tak ciri-ciri dia? Kenalkanlah dia tu dulu. Cuba untuk memahami bentuk-bentuk atau ciri-ciri MHP. Bila dah valid benda-benda tu, baru validkan MHP tu. Sebenarnya you dah ke depan. Betul tak? Benda belum berlaku lagi, you dah tahulah benda. Okey, MHP. Ciri-ciri dia? Candlestick tak boleh melepas BB. Close. Yes? Tak close luar BBM. Yes apa? Dia tidak melepasi top BB. Okey. Nota dekat tu. Tadi dia tu orang ni nak tengok dia baca nota lagi. Tutuplah nota tu supaya kita lebih cepat tangkap. Tulis balik.
10 kali kita tulis satu perkara, rasa-rasa kita akan lupa ke tak? Saya tulis beribu kali ni. Awak tengok ada nota dah ke depan ni? Sebab tu saya ulang dan ulang dan ulang benda ni supaya kita main. Dalam masa pergerakan market, kita dah tahu apa akan berlaku bila selalu kita ulang. So, lepas tu, MHB, ciri yang pertama, candle close tidak melepasi top bibir. Yang kedua, mesti ada candle reverse. Lepas tu, makin body tertinggi semasa volume, kita tunggu candle retest. Kalau kita tak makin, kita tak tahu retest tu sampai ke mana. Okay? Retest di volume dan MA5 high. Okay. Selepas tu dah complete MHB, apa akan berlaku next? Kena arah. Macam mana tuan-tuan kita arah? Kenapa tuan-tuan lebih mendahului pada market? One step. One step lagi. Tarik ke laut lagi. Buat BBMA dah ada. Itu maknanya kita boleh nampak pergerakan market tu mengikut step by step. Okey? Itu maknanya sekarang MHB dah lengkap, akan lahirlah saya arah awal candle close melepasi MA5 dan MA10. Itu CSR awal. Tapi CSR awal tu dia boleh berlaku pusingan. Okay? Dia akan boleh test balik BB top ataupun volume tertinggi yang awal tadi. Kalau dia tak reverse, dia bagi dah re-entry sekali. Dia akan jadi re-entry kecil lah di sini. Tapi selalu saya letak tepi tu. Saya fokus pada CS arah kukuh. Okey. CS arah kukuh ini 5, 10. Ini itulah ciri dia. Bila ada ciri itu lengkap, maknanya kita dah tahu pergerakan dia macam mana, arah dia, bentuk dia, sifat dia, kan? Clear? Clear tak ni? Bila ada arah, pasti ada dah tahu dah entry. Tengok tak sekarang? Sebelum ni tahu tak re-entry macam mana? Selepas apa? Re-entry berlaku selepas CSR. Dua orang, 3 orang jawab. Yang lain lupa kan? Dia soalan ni kan, dia satu matlamat 10 bentuk pertanyaan. Faham tak? Tapi jawapan dia tetap satu. 10 tanya, jawapan 10, itu tak betul lagi. Benda satu je jawapan dia. Sebenarnya bentuk soalan tu je yang kita pusingkan. Kalau rasa-rasa tak boleh nampak setup buy, selalu nampak setup sell, kau terbalikkan laptop tu, kau nampak sell. Kau nampak. Iya, pergerakan dia balik kan. Susah sangat nak nampak buy. Balik. So, okay, lepas arah, kita akan jumpa re-entry. Di kala re-entry ni lah kita mencari ciri-ciri re-entry. Sebab di re-entry adalah tempat-tempat yang memang cukup untuk entry. Jangan main-main di re-entry. Sebab kalau dia pergi macam tadi ya, minimum 3 candle, terlepas 3 candle lah. Kalau 1 jam, 3 jam. Kalau 4 jam, sempat lagi lah, kan?
4 jam kedua tu kita dah boleh follow kan. Kalau 1 jam ni yang selalu ada terlepas. Kalau lah teknik kalau entry awal TV kalau full, itu masalah yang kalau dia semua je tawan dah. Betul tak? Sebab bukan masalah kalau, masalah kita kefahaman kita. Faham ke tak? Bila pertemuan MA5, MA10 dan top BB minimum 3 candle, faham tak sebelum ni? Tahu ke tidak? Kan? Tak tahu kan? Macam maknanya sekarang kalau ada benda-benda entry point yang macam tu, maknanya kita dah tahu di mana kita nak TP. Berapa lama kita boleh? Sempat lagi lah kita tahun balik ni. Kadang-kadang dia jadi dalam pukul 6 kan. Pertemuan MA5, MA10 dan MBB re-entry yang buku kan pukul 6. Entry pergi pasar Ramadan dulu. 3 jam lagi mau nak TP. Dia dah tahu 3 jam lagi akan berlaku TP kan. Berair yang bergerakkan tu kan. Sempat buat kan. Masih sempat. So kita tahu matlamat dia ke mana pergi, arah tuju dia. Okey. Clear tak? Macam-macam bentuk kaedah supaya nak bagi faham dia. Kalau tak faham lagi tak reti ya. Ni ya. Confirm ke tak? Ni. Confirm ke tak tu? 3 candle. Macam-macam tempat, tapi benda yang sama dia ulang ni. Sebab tu saya uraian di re-entry ni cukup banyak hari ni. Tak pernah ada lagi, ada lagi ke? Tak faham? Saya nak bagi lagi. Sebab ciri-ciri dia bukan banyak pun, satu je. Yang pertama, candle close tidak melepasi MA5, MA10. Kalau melepasi MA5 masih valid re-entry. Sebab dia tidak melepasi 10. Dia mesti close kedua-dua baru mematikan arah tadi. Perlawanan arah baru. Kan? So sekarang masih valid. Yang jauh lebih kukuh di pertemuan pula. Re-entry MA5, MA10 dan MBB. Bila berlaku di MBB apa kita buat? Tiada kompromi. Faham ke tak? Di situ tempat yang kita menunggu. Dia pun menunggu. Dia pun tunggu kat situ. Kita pun tunggulah kat situ. Baru kita boleh entry dengan confidence. Sekarang ni entry je. Confidence ke tak? Ni apa ni? Ni valid ke tak? Kenapa dia valid? Tak melepasi tak melepasi 50. Itu jauh lebih pukul. MA5, MA10, BB dan beza tak candle ni dengan candle ni? momentum. Kenyang kan? Nampak? Berlakunya arah di perubahan trend and re-entry di retest MA5, MA10, BB, MA50. Apa kena buat? No kompromi. Take profit. Biar ada pergi. Tak payah take profit. You nak take profit tak mana sekarang? Candle ni? Tak. Saya tanya ni, candle ni kan? Kenapa tidak? Momentum. Sebab apa momentum you tak boleh ambil profit? Nak pergi lagi. Boleh negotiate. Jawab yang berhemah. Bila saya tanya, bila candle momentum berlaku, apa akan berlaku seterusnya?
Ada tak? Ada. Tiada TV? Tak. Tiada TV. Sehingga berlakunya string dan MSB yang mematikan pergerakan asap. Sebab tu kita boleh swing. Nak swing ke nak 20 pitch lagi? Swing. Faham ke tak ni? Bila kita dah entry di point-point atau entry yang amat kukuh macam ni, bila disambung dengan momentum, maknanya bila ada candle close 2 BB, momentum berterusan. Bila ada momentum pasti ada entry. Tunggu tempat-tempat untuk entry tambahan. Okay? So, selepas ada entry akan ada ada apa? Momentum. Bila ada momentum, ada benda ni balik. Betul tak ni? Bila ada momentum, ada apa? Ini apa? Ini. Ini apa? Ini lah smart. Jadi smart macam tu. Tanya patah balik. Kalau tanya arah ke depan, okey. Tanya dari belakang ke dia jadi smart yang salut lah. Nak jadi re-entry pasti kena ada arah. Ada arah kena ada. Boleh jawab ada arah ada re-entry. Ada re-entry ada arah tak? Ada momentum dulu. Tunjuk. Faham? So ciri-ciri itu biar kita faham main, biar kita dalam minda kita di fingertip orang cakap. So entry, re-entry, kita entry di second candle. First candle kita nak tengok confirmation. Faham tak? Confirm sama ada dia valid ataupun tidak untuk re-entry tu kan. So bila dia valid, second candle jalan je lah. Jalan terus, tak payah. Dia naik tinggi mana pun kita layer je. Iya. Sebab tu kadang-kadang spike di re-entry tu jauh dia panjang kan, shadow yang panjang kan, layer penuh kat shadow tu. Confirmation dah berlaku di candle arah yang kukuh. So mana re-entry dia akan follow. Sebab balik kepada basic Bollinger Band. Ingat ke tak? Fungsi BB. Ciri-ciri re-entry tahu kan? Tak clear Lepas tu momentum. Ciri-ciri momentum candle close 2 BB. Habislah cerita dia. Beralih kepada re-entry balik. Okay? So sekarang di time frame cuci akan membentuk siaran ulangan. Ini adalah siaran ulangan dan ini adalah main frame forex. You nak jadi trader forex ataupun nak jadi trader nelayan tepi pantai. Seriously, you tanya diri you sendiri. Saya tak boleh bagi jawapan. Saya boleh bertanya dan saya boleh berkongsi apa yang saya ada. Pengalaman-pengalaman dari tahun 1990 sehingga hari ini kita boleh berkongsi saja. Kan? Tapi keputusan mana arah tuju dan matlamat tuan-tuan sendiri yang buat keputusan, bukan saya. Okay? Nak jadi trader ataupun nak jadi trader ataupun nak jadi nelayan pinggir pantai. Kan? Faham nelayan pinggir pantai? Starting. Kali 5 pit, 2 pit TP, 3 pit TP, nelayan pinggir pantai. Nelayan laut dalam masuk bulan 5 tahun sudah, sampai hari ini tak keluar lagi. Bulan 7 tahun sudah, sampai sekarang tak keluar lagi. Account dah 2 mini order, buka account baru. 2 mini order, buka account baru. Tak boleh nak trade lah. Faham tak? Itu baru nak
Okey, sekarang kita beralih kepada setup ni. Jadi kita duduk di mana bermulanya segala perjalanan. Sekarang nak menguji minda. Ni setup apa? Extreme adalah apa? Ada awal. Cina awal memerlukan Saya tu MA keluar lagi. Saya tak tanya pun ciri dia. Saya tanya extreme apa. So sekarang extreme apa? Cina mengatakan pergerakan baik. Selepas itu akan letakkan ciri-ciri dia, tipi dia di mana? Berlaku ataupun tidak? Time frame apa ni? Weekly bang. Satu candle 1 minggu boleh tahan tak? 5 hari trade. Kata nak jadi trader ni, ciri-ciri seorang trader mana? Selepas tu apa akan berlaku selepas PP? Apa berlaku selepas extreme? Okay, lepas TP wajib tu ada tulis pusta kat sini. So, benda berlaku ke tidak? Ini yang selalu saya ulang supaya faham. Okay? MSB valid ke tidak? Valid kan? Sebab MSB apa? Ada arah tak? Confirm? Betul kan? Candle dah sampai low VB ni kena TP je semua. Orang yang faham, dia tahu apa nak buat. Ini mesin chapter, masuk chapter baru. CD ni tak boleh murah-murah. Wah, sebab apa yang saya kenal pasti benda-benda ini berlaku kan? Bila berlaku candle arah dan dia terus ke low BB tanpa ada re-entry, maknanya kejatuhan itu masih valid. Faham? Kena tunggu satu re-entry ni lagi, baru dia nak meneruskan perjalanan dia ataupun dia akan buat reversal. Setelah ada re-entry, baru perjalanan tu diteruskan ataupun tidak. Kita nak tahu. So sekarang sebab ada arah, ada apa? Ada tak kat sini tadi? Kita belajar. Ciri-ciri dia okey? Candle yang keberapa re-entry nak entry? Kedua. Itu pun candle kedua. So sekarang valid ke tidak? Kat sini saya sell. Kalau saya kat sini nak TP kat mana? Tak perlu. Kenapa tidak perlu? Terdepan lah. Ni lah. Terdepan sell. Tadi TP belum. Sebenarnya sekarang semua setup ini berlaku di time frame besar hanya sekali sahaja. Kiranya terlepas, maka sejarahlah tinggalnya di time frame besar. Peluang datang sekali je. Setup ekstrim, MSB, arah, re-entry, time frame besar sekali sahaja. Selepas itu, di setiap pergerakan di semua time frame adalah re-entry sahaja. Di time frame besar ni sekadar re-entry sahaja yang berterusan. Clear? Am I clear? I'm clear? I tahu I clear, you tu. I
I tanya you clear, you jawab clear. Are you clear or not? Sekarang kena arah dah ada, tapi weekly tak ada buat ekstrim. So sekarang ni jadi dilema, adakah trend dah habis ataupun re-entry down? Ini, Extreme buy. ini, Ya. you tengok setup berlaku, kan? Tahun sudah, sehingga sekarang kali pertama naik. Kejatuhan ni berapa puluh ribu pip dengan retracement yang berapa ratus pip. You rasa-rasa dia nak naik ke dia nak turun? Naik. Jadi kita tengok lagi. Kalau dia naik katalah 200 pip lagi kat atas ni, MA5 keluar pada BB top, saya tak apa sekarang. Buy lah. Tak faham saya. MA5 keluar BB top. Extreme. So, retracement dia daripada kejatuhan dia berapa pip? Berapa persen? Tak sampai 3%, 4% pun ni. Kalau kita kira balik dari bermulanya perjalanan MHB weekly kan, dengan retracement, dengan BB top yang berada di sini, dengan MA5 high, kecil dia. Takkan dia nak 1,000 atau 2,000 pip untuk membentuk extreme, tak mungkin kan? Nanti kan? Sebenarnya sekarang kenaikan ini untuk menyampaikan di BB top atas serta apa? Arah. Bila berlaku arah di retracement, destinasi dia mana? Atau dia sampai top BB, kita tengok bila dia sampai di top BB, ada setup apa? Di time frame, semua time frame kecil pada weekly. Mana tahu dia sampai. Sabarlah. Tunggu dia sampai, ada tak setup tu? Kan? Bila ada sampai maknanya ready lah. Kan? Tapi tak boleh bawah, tak ada ekstrim. So trend tak mati lagi kan? Masih bawah. Ni ekstrim ada ni. Ada kan? Boleh tu. Ha? Bukan dah jadi invalid dah ekstrim tu. Kenapa tak invalid? Sebab ada candle Yang lebih rendah. close below. Sebab tu dia kena naik. Sebab ini dominan yang mengatakan ekstrim mematikan pergerakan penurunan. Dia turun buat MHB. MHB, bila ada MHB ada apa? Ni. Ada arah. Ni apa ni? Ada arah. Ikut tak? Sekarang ekstrim MHB. Bila MHB ada? Bila ada arah ada? Ikut ke tak ni? Kenapa ni tidak nampak sangat ni? Sebab MA5 dia satu line dengan di below. So tak show dia keluar tak keluar. So tak tahu ekstrim tak ekstrim, tak show kat situ. Yang ni Ya, keluar. keluar. Cagak tu. Dan sekarang bila ada ekstrim, ada TP dia kan. Lepas tu akan ada MHB. Bila ada MHB akan ada arah. Sekarang dia memang membentuk arah atas sebab ini dan ini. Sekarang re-entry buy atas sebab Beli ke tak arah ni? Candle pertama test confirm, candle kedua entry. Beli ke tak? Faham ke tak ni? Masalah sebab tak kenal ekstrim style macam tu. Oh, kita kenal. Sebab nampak macam Yang ini tidak ekstrim. MA5 dan MA10 dia bergerak selari. MA5 masih di dalam. Yang ini MA5 di luar BB. Ciri-ciri dia kan? So sekarang balik lah ni. Tunggu dia, destinasi dia mana? Tu dia kena naik lah. Kalau dia turun disebabkan news, kita tak boleh nak kata apa. Sebab dalam Euro sekarang bergolak kan. Itu apa-apa teknikal pun kalau news tu tak terpilu.
Buy banyak lah. Buy banyak? Buy bukan. Okey. Sebab arah tu kan. Arah tu, masa ni saya disukau ni. Kata dua, tak ada lagi sel seketika lah untuk time frame besar. Okey? So sekarang, bila berlaku setup lengkap di time frame besar, maknanya bila di time frame besar bermulanya perjalanan ini, selepas itu time frame besar tidak ada lagi setup ini. Okey? Yang ada cuma setup re-entry sahaja. So sekarang kita tengok, ada ke tak ada re-entry? Berapa kali ya? Re-entry di wiki bukan kecil-kecil punya pergerakan, kan? Beratus-ratus, beribu-ribu pip satu-satu pergerakan. Cukup banyak tu, kan? Satu-satu re-entry tu rasa-rasa cukup tak? Kita tengok lah. Di candle pertama test MA5, balik kan dia punya re-entry, kan? Tunggu candle kedua. Kalau minggu pertama macam ni, tunggulah minggu kedua, kan? Follow. Okay? So selepas tu diteruskan. Jelas tak ni? Clear ke tak? Betul clear? So, apa yang perlu kita buat bila berlaku setup macam ni? Tengok di time frame besar mengatakan pergerakan adalah kejatuhan. So, beralih di time frame kecil, mencari setup mengikut arah time frame besar. Itu saja. Jangan lawan trend. Sebaik-baiknya jangan lawan. Walaupun kita tahu kita ni panglima, jadilah panglima yang berhemat. Faham tak? Kan? Itu lebih selamat. Kita jangan lawan arah, jangan lawan arus dia. Tunggu tak pun. Tunggu. Macam saya cakap tadi lah, kita boleh, kita tahu teknikal kita boleh melawan arah. Tapi masa dah ketiga tiba-tiba internet tak ada, itu pun satu hal kan. Stres datang masa tu. Mulalah semua tak kena. Entry kita tu betul buy tadi, tapi buy yang melawan arah. Kita tahu nak tipi dekat mana pun, kita tahu skrip kita dah ada kan. Tapi ketika nak tipi inilah internet tak ada, bateri habis, data line habis, kan? Lebih baik kita temu DMH, kita mengikut arah dia, kan? Kita follow satu arah. Sebab saya pengalaman, saya bercakap atas dasar pengalaman benda ni kan. Berlaku tengah setup scalping, lawan arah ni kita tak tengok bateri telefon dah nak habis. Sekali nak tipi semua, tengok dah tak ada perlayanan telefon. So apa nak buat sekarang? Kan? Redo je lah. Ada, bila kita buat satu benda, bila kita fikir kesan dia akan berlaku pada kita tu. Jangan kita buat keputusan sebelum kita memikirkan kesan. Selalunya bila kita membuat sesuatu keputusan tanpa memikirkan kesan, selalunya negatif. Tak ada positif satu pun. Faham tak apa yang saya cakap ni? Tindakan kita tu perlu kita tahu apa keputusan dia, kesan dia. Kemudian hari baru kita buat keputusan, baru kita ambil satu-satu tindakan. Faham tak? Baru positif dia punya kesan dia, implikasi dia tu positif. Okey, empat lah. Rehat sekejap. Rehat sekejap. Okey. So, kita berehat sekejap 15 minit.
Okey. Sekejap lagi kita sambung diagram keseluruhan pergerakan market kalau you betul-betul nak jadi seorang trader. Okey, sekarang bermula di extreme. Lepas tu TP wajib, MACD, CSR, re-entry, momentum dan re-entry. Okey, di antara pertama ni CSR, re-entry, kan? Re-entry yang pertama dengan momentum ni ada berlaku pentindihan setup. Okay? Faham tak? Kiranya ada re-entry, tidak ada momentum, market akan buat satu pusingan. Okay? Dapat tak? Kiranya ada re-entry dan market turun tidak buat momentum, tidak berlaku candle momentum, maknanya market akan reverse. Okey, tetapi kiranya berlaku momentum, akan ada lagi satu re-entry berterusan. Okey, lagi satu, kiranya ada re-entry, market tidak berlaku berlaku apa? Momentum. Kalau dah ada re-entry, tidak berlaku momentum, reverse. Kalau ada MACD, ada arah, tidak ada re-entry. Okay, arah ni terus ke BB low, tidak ada re-entry. So maknanya boleh hold sehingga ada re-entry. Okay, faham tak ni? There's a missing chapter ni, dia kadang-kadang kena bagi clear MHB. Okay, sini CS arah. Okay, CS arah perlu hukum hukum CS arah ni berlaku di BB low. Okay, CS arah terus ke BB low. Kita tidak perlu TP. Okay, tunggu re-entry. Sebab di kejatuhan setelah ada CS arah kena ada re-entry. Sekarang ni dia ada arah, dia terus ke BB low. So maknanya di BB low kita tidak perlu TP, kita tunggu re-entry. Selepas re-entry ni berlaku sehingga dia akan berlaku dua keberkalian. Kiranya ada momentum, tunggu re-entry. Kalau tidak ada momentum, market akan naik reverse 100%. Oh, sudah selalu 100%. Dari MACD. Dari bawah ni. Clear ke tak ni? Tak apa. Tak pergi clear. Okay? M, H, V, terus CS, arah. Okay? Ke BB below. Okay? So maknanya kita tidak perlu TP. Sebab apa? Tak ada re-entry. Sebab belum berlaku re-entry. Tak perlu TP. Kena ada re-entry. Okay? Dia pergi buat re-entry. Kan? Baru dia pergi momentum. Okay. Bila di momentum, kita akan tunggu balik re-entry balik lah. Okay.
Ini konflik satu case. Faham tak? Clear eh? CS arah tidak ada re-entry tapi terus ke Bibilo, tak payah TP, tunggu re-entry. Dia kena bagi at least satu re-entry. Complete ini case. Okay? Okay. MHB CS arah naik, re-entry, turun, tidak ada momentum. Maknanya TP. Ini kena TP. Sebab kalau tidak dia akan naik balik. Okay? Bila dia naik balik, kita tahulah dia akan jadi CSR balik ke tak? Bila ada CSR, buy, tunggu re-entry, buy. Okay? Clear? Dua bentuk yang berbeza, tapi berlaku di setup yang sama tau. Di MHB. Clear tak ni? Ya, okay.